Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pendengar dan penonton rancangan Alam Misteri di channel aku, Zahir Soleh. Terima kasih kerana sudi bertandang ke channel aku. Kali ini aku akan ceritakan kisah seram rumah sewa di Seremban 2. Cerita ini agak panjang, jadi aku akan bagikan kepada dua bahagian. Kisahnya begini. Pada akhir tahun 2001, di semester akhir, aku terpaksa berpindah kolej ke Seremban 2. Ini sebab kolej aku belajar dan buat penggabungan di mencabar kolej yang akan menjadi satu kolej utama di Seremban 2. Semester baru bermula pada Disember 2001. Lepas habis exam bulan September, kami berkolej berlumba-lumba mencari rumah sewa di sekitar Seremban 2. Maklumlah, bulan Oktober dah nak puasa, November pula dah nak raya. Semua tak ada masa nak cari rumah sewa selepas raya nanti. Patutnya semua student dan cawangan aku duduk hostel, tapi disebabkan hostel aku penuh dan pihak kolej target hostel untuk pelajar-pelajar bagi kemasukan Disember, maka kami budak-budak senior disuruh mencari rumah sewa berdekatan dengan kolej. Aku, Wan dan Man berpakat menyewa rumah teres di Taman Garden Home Seremban 2 sebab ada bas dari perumahan ke kolej waktu tu. Lagipun waktu tu perumahan tu kosong dan tak ada orang macam sekarang. Dari rumah sewa melalui internet. Selepas penat call sana sini, akhirnya kita orang dapat rumah teres di bilik 2 bilik air di Enlot. Tepi jalan dah senang nak tunggu bas sebab berjalan 20 langkah dah sampai bus stop. Tapi kita orang pelik sebab rumah Enlot yang lebih besar daripada rumah teres di bahagian mid tu lebih murah. Mana logiknya? Rumah Enlot atau corner lagi murah kan? Kita orang dapat harga pada masa tu RM220. Kononnya rebate student. Jadi selepas dah confirm dengan Uncle Cina tu, habis exam dan selepas dah kemas semua barang, sebab nak balik kampung cuti semester sebulan setengah. Kita orang masukkan barang pada bulan September itu juga. Tapi sewa berjalan mulai bulan November. Wah, bertuah sungguh time tu. Temu puji-pujian kan. Dan selepas sembahyang Jumaat, kita orang tinggalkan kolej dan daerah yang aku duduk selama lebih 2 tahun berhijrah ke Seremban 2. Kita orang menyewa sebuah van untuk angkut barang-barang dan just okey lah dalam RM50. Jauh juga lah, adalah dalam 60 km campur dengan jalan stesen kat situ. Lupa nak cerita, kita orang tak pernah pun tengok rumah tu lagi sebab dah ajak uncle tu nak tengok rumah, tapi dia kata semua rumah sama saja. Waktu tu kita orang jumpa dia di Seven East sebelah Terminal 1. Entah sekarang ada lagi ke tidak. Sekarang dah ada Petronas rasanya. Lepas bayar 1+1 sewa plus deposit elektrik air, kita orang pun dapatlah kunci rumah tanpa dapat melihat rumah tu pun. Yelah, dan tu kita orang dah terdesak sebab nak balik kolej cepat sebab esok nak exam lagi. Balik cerita tadi, sampai kat perumahan Garden Homes tu, kita orang pun pening cari alamat rumah uncle tu. Selepas tanya kat jaga, time tu perumahan tu kosong lagi, jadi jaga pun ada. Baru jumpa rumah tu. Wah, betul-betul tepi jalan lah. Bertuah sungguh kita orang masa tu. Tapi masa nak buka pagar rumah tu, kita orang dah terkejut sebab banyak bekas corak-corak Cina kena bakar. Duit kertas pun kena bakar. Lepas tu dekat sliding window tu digantung kain merah. Pakcik van tu pun cakap, rumah apa yang kau sewa ni? Ini dah macam bekas topong dia orang je aku tengok. Aku dengan member-member pun senyap dah, tak ada kata yang lebih. Jadi kita orang pun angkat barang letakkan ke dalam rumah. Lagi terkejut di dalam bilik tu semua berselerak dengan kain merah kuning yang ada pesan di bawah. Sebab time tu dah petang. Kita orang berpakat nanti lepas raya kita keluar sebab pula aku nak balik kampung di Malaysia Timur dah dekat. Aku tolak jam 7.30 petang. Dan tu dah jam 4 petang. Tak pasal-pasal kan tinggal pelat buat aku. Sebagai keselamatan, kita orang pasang lampu rumah satu dan lampu di luar rumah satu. Dan semua pintu bilik kita orang buka dan sandarkan dengan batu-batu yang banyak ke alamat. Masa dah nak balik tu, tugas aku dah tutup sliding window dengan grill tu. Sebab time tu kunci satu je. Dan akulah yang pegang sebab pemegang share dah banyak. Secara automatik aku duduk kat main bedroom yang ada bilik air. Masa nak tutup grill tu, aku perasan ada bayang-bayang kanak-kanak kecil menatap muka dekat sliding window tu. Aku terperanjat sampai terjatuh kunci.
Masa nak kutip tu, aku perhatikan sekali lagi. Tak ada apa-apa pula. Lega hati aku. Dalam terkejut dan risau, aku pujuk hati aku dan aku nampak itu mungkin bayang-bayang aku yang tengah tutup grill. Yalah kan, dari window tu besar 3 pintu. Tak ada letak langsir lagi, jadi otak aku positif mengatakan yang bayang-bayang aku tak pun kawan-kawan aku. Time tu aku tak nak kecoh-kecoh. Dan tak pasal-pasal kawan aku tak jadi pula tak duduk rumah. Lagipun tak sahih lagi apa yang aku nampak tu. Semua dah masuk van, tinggal aku je sebab nak kunci pintu pagar luar rumah pula. Sekali lagi aku nampak ada bayang-bayang besar kat rumah tu. Dan terang sebab langsir tak ada dan lampu pula pasang. Aku dah rasa tak sedar hati. Bayang-bayang tu macam berlaga-laga kat kotak-kotak kita orang letak. Bayang-bayang budak-budak kecil. Kotak-kotak tu tak ada apa-apa pun, kecuali buku-buku dan barang orang yang berat dan malas nak bawa balik rumah. Masuk dia dalam van, Wan senyap. Aku tak tahulah kenapa dengan dia ni. Si mana pula sibuk bawa dengan pakcik van tu. Cerita pula pasal macam mana nak bersihkan dan selamat rumah tu. Sebab pakcik tu syak yang tu bekas toko Cina dan bukannya rumah Cina yang kita orang fikir mula-mula. Sempat jumpa jaga sekejap, so dia tengok tahu rumah tu. Lepas tu ajak pakcik van makan kat restoran Yazni sebelum hantar kawan-kawan aku ke Terminal 1 dan aku ke KLIA. Lepas berhari seminggu kat kampung, kita pun berkumpul kat rumah tu dalam tengah hari. Seorang kawan aku bawa motor. Yelah, kampung dekat, kat Sepang je, bolehlah bawa motor abah. Tapi elok juga si Man ni ada motor. Bolehlah suruh dia beli barang-barang nak kemas rumah. Tak ada pengalaman duduk rumah sewa time tu. Tak sangka beli barang-barang nak kemas rumah pun boleh tahu juga. Nyapu lidi, fabuloso, macam-macam lagi lah. Nasib baik makro time tu ada. Nak harapkan kena runcit yang ada pun berfampau je time tu. Tapi macam biasa, barang pun tak ada kecuali bahan makanan yang basah. Masa mengemas tu tak adalah apa-apa yang pelik kita orang alami. Macam biasa je, happy pasang radio kuat-kuat sambil kemas rumah. Cuci satu rumah, lepas tu buang barang-barang peninggalan yang ada. Semua aku buang tak tinggal satu pun. Tapi masa nak kemas bilik air kat bilik aku terkejut sebab nampak ada teddy besar atas kelas tandas tu. Sebab masa ke masuk dulu tak ada pula patung beruang tu. Aku cakap dekat budak-budak tu, yang aku jumpa teddy bear. Tak pasal-pasal muka Siwan berubah, padahal tadi Kemai siap menyanyi lagu ekspedisi. Aku tengok dia pula macam melabah. Sebab Wan dan Man pun dah jemuk bilik air tu sebelum ni. Takkan ada siapa-siapa yang masuk letakkan dalam bilik air tu. Nak kata tuan rumah hingga depan belakang kita orang dah kunci dengan mangga baru masa angkat barang tu. Aku pun tak nak fikir panjang-panjang dan tak pasal-pasal aku kucuk perut. Sebab aku yang duduk bilik tu orang, bukan dia orang. So aku masukkan dalam plastik hitam yang besar, lepas tu aku ikat dan letak kat dalam tong sampah kat depan rumah. Tak nak fikir lama-lama pasal waktu. Dia orang pun kemas lah semua, masuk lah tongkang belakang yang penuh dengan batang-batang colok. Lebih 5 jam kemas barulah settle. Barulah macam rumah. Bau fabuloso pun merebak semerbak baunya. Pasang lansir kat sliding window tu. Lepas tu tingkat pula letak kain pelekat yang digunting-gunting. Sebab time tu tak ada lansir tingkat lebih. Wan ni bagus sebenarnya banding dengan aku dengan si Wan. Sempat dia pergi Yasin selepas bayar maghrib. Aku dengan si Wan pula sibuk lepak kat depan rumah. Maklumlah hari pertama rumah terang benderang. Lepak kat luar rumah sebab jiran-jiran tak ada. Yang ada pun selang sebelum buang rumah. Aku pun tak sempat nak kenal tante family Cina. Sebab kita orang busy rumah-rumah, siap bagi-bagi kat luar. Yalah penat kan, orang pun tak ada. Area tu dah jadi macam jajan kita orang lah. Nak buat apa pun suka hati lah. Tengah-tengah kita orang lepak kat luar rumah tu, Siman menjerit dalam bilik air. Time tu bilik air yang kat tuan tamu bersepah dan baju kotor, mop bagi. So dia gunakan bilik air bilik aku. Aku dengan Siwan berlari-lari lah. Kenapa pula Siman tu menjerit-jerit? Sampai aku terkejut tengok bilik air terkunci dari luar. Lampu biliknya ditutup. Mana tak Siwan yang menjerit? Orang sibuk ambil wuduk, boleh pula tutup pintu dengan lampu. Siap marah-marah aku dengan Wan. Kononnya saja nak kenakan dia. Aku memang dah gelabah masa tu. Wan jangan ceritalah, harap badan dia besar, tapi memang penakut. Berkali aku cakap dekat si Uman tu, baru dia terima. Tapi tergamam lah sikit dia time tu. Dia cakap masa dia wuduk tu, ada nampak tangan tarik pintu, lepas tu kunci sebelum tutup lampu. Time tu dia tengah membongkok wuduk. Dia dah suspek tuan masa awal-awal.
sebab terang-terang dia nampak tangan pada pintu. Akulah yang dituduh sebab tangan aku kurus kering berbanding si Wan. Padahal time tu diorang tengah syok lepas keluar rumah. Lepas sebab tu diorang dah mula rasa pelik. Man pergi sembahyang Isyak dan aku dan Wan duduk bersandar kat dinding ruang tamu sambil borak-borak pasal benda tak kenal dari rumah. Aku sebutlah semua hal dari pantau sampailah kes kat tandas tadi. Aku saja tak nak sebut pasal kes nampak budak tengok muka kat cermin. Nanti dah berat sangat. Tak pasal-pasal ada juga yang pengsan. Time sembahyang tu, Siman boleh terhenti kata kipas mati sendiri. Kipas meja yang puspo tu mati sendiri, macam kena off main switch plug kipas tu. Lagi tambah serius orang tu. Macam manalah kipas tu boleh mati sendiri, sedangkan tak ada siapa pun dekat kipas tu. Ekstensi kipas tu dari dapur rumah, sebab kat depan dah penuh dengan PC dan radio kita orang. Sunyi sekejap lepas tu, tak ada siapa yang bercakap. Tiba-tiba memang mencelah. Mungkin ekstensi ni dah tak elok pun. Barang daripada makro, bukannya semua elok. Aduh, aku tahu sangatlah ayat nak sedapkan hati tu. Man gerak ke dapur nak tengok switch tu memang off ke on. Tapi sah dah off. Adalah yang off kan tu kalau fikir logik. Aku time tu dah fikir macam-macam. Man yang tadi duduk positif dah semacam. Dia cadangkan malam ni semua tidur kat ruang tamu. Ya jelah, dia cakap rumah tinggal atau rumah baru macam ni lah. Tak ada apa-apa. Lepas tu sampailah jam 11.30 malam, pintu dapur diketuk berkali-kali, menyebabkan seluruh kaku macam tak bergerak dan bersuara. Sampai dah 5 minit barulah Siman sahut, "Assalamualaikum." "Apa tu?" Sampai 3 kali, tapi tak ada jawab siapa yang jawab. Aku dah risau semacam dah. Duduk fikir macam-macam time tu. Aku rasa happy masuk rumah dah tak ada. Sampai kan mood raya aku pun dah hilang. Man pesan dekat kita orang, kalau apa-apa hal malam ni jangan lari. Lagi membuatkan aku rasa kecil terus. Rasa nak benci pun. Aku tengok Siman dah lelap. Aku dengan Siwan pula tak boleh tidur sebab asyik dia fikir je. Aduh, tak tahu pula aku ni takut tahap ni. Aku dengan Wan tak dapat tidur. Borak-borak sambil radio saja-saja je. Yalah, tak boleh nak buat apa. Tidur tak boleh. Siap Wan cakap kat aku tak payah tidur pun tak apa. Besok siang kita tidur. Aku iyakan je lah. Dengan layan Ismail Halil time tu. Dah jam 2 pagi kot. Tiba-tiba remote switch kipas yang pusing 0.5 tu berpusing sendiri. Mata aku pandang je, tapi sambil baring kat tilam. Pusing sekejap-sekejap ke 2, sekejap-sekejap ke 5, sekejap-sekejap ke 0. Sudah aku tak tahu nak buat apa dah. Tapi kaki aku sibuk sepak Siman yang sedap tidur time tu. Dia celak mata dan tengoklah sendiri kes tu. Yang aku tak tahan tu, Siman bergejerit, "Oi!" Barulah benda tu berhenti. Tak pasal-pasal dia pun tak boleh nak tidur. Berjagalah kita orang time tu sambil dengar radio saja. Sempatlah si Wan ni call family dia cerita. Lepas tu bapak dia janji nak datang besok tengok ke rumah tu. Legalah hati kita orang time tu sebab harap ini adalah terakhir sebelum esok abah si Wan datang menyambut rumah. Jam 3.30 pagi tiba-tiba dengar bunyi tapak kaki kat dalam bilik. Rumah tu main roomnya ke depan tengah-tengah. Tempat dinding kita orang bersandar tu lah main room. Dengar bunyi tapak kaki macam orang tengah berlari-lari. Man yang tengah baring terus bersandar kat dinding. Aku pula terus kaku tak tahu nak buat apa. Dah serah takdir je time tu. Kalau dah dia nak nampakkan diri pun aku redha je lah. Bunyi tapak kaki tambah kuat seperti ramai budak yang berlari-lari kat bilik. Wan kuatkan radio time tu, Ismail Halil tengah pasang lagu JKT gitu. Dia tak nak dengar bunyi tu. Tapi tak pasal-pasal pula bunyi tapak kaki tu lebih kuat dan tambah dekat dengan kita orang. Rasa-rasanya dah dekat dengan pintu. Dah pintu tu tak tertutup. Memang saja tak nak tutup. Dan lampu terang benderang di semua bilik. Wan tak puas hati. Dia kuatkan lagi lagu tu. Aku dah siap berselubung dengan selimut sambil baring. Baru je si Wan kuatkan radio tu, dengar suara budak-budak gelak. Bukan seorang tapi ramai. Man yang terkejut terus berdiri dan azan. Wan dengan aku tak tahu dah nak buat apa. Tapi aku dah tutup muka aku dengan selimut time tu. Dah tak tahu nak apa berlaku. Masa Siman azan, aku boleh dengar suara kanak-kanak tambah dekat seolah-olah berada di sebelah aku. Man azan sampai 15 kali. Sampailah bunyi gelak dan tapak kaki tu tak ada. Dah sedar je dah jam 5.30 pagi. Tahulah berapa lama masa tu. Habis Siman azan, aku pun pelan-pelan buka selimut sebab ingatkan benda tu dah tak ada. Kuasa mata gantung nak jatuh. Tengok bayang-bayang budak umur dalam 60 tahun melayang-layang ke atas kepala Man sambil memegang mancis api kayu yang menyala. Aku memang kali ni dah tak tahu nak buat apa.
dah jadi batu tadi. Aku rasa macam terpaku. Sebelum si Wan sambung, azan sekali lagi. Aku sempat nampak si Wan yang mata terbidak memandang ke arah atas, tak bergerak. Sama macam aku alami tadi. Aku pun tiba-tiba rasa mata dah gelap semacam. Aku hanya dengar si Wan lakukan azan berkali-kali. Aku semacam lemas. Berkali-kali aku gamit si Wan dan Wan, tapi diorang pun tak reti. Mungkin perasaan aku. Aku cuba lawan dengan membaca ayat kursi, tapi tak berjalan juga. Aku tak tahu apa yang jadi kat aku time tu. Yang aku tahu, aku lemas dan dunia pun gelap. Aku tarik nafas panjang-panjang dan aku paksa mata aku celik dan sebut Allahu Akbar banyak kali. Sampailah aku sedar. Dah time tu aku tengok si Wan dah keras tapi meronta-ronta. Dengan mata terjegil, si Wan pula berdiri tak ada buat apa-apa. Azan pun dah tak keluar dari mulutnya. Aku sentak diorang berdua sampai diorang terkejut. Dan si Wan sempat menjerit kata lehernya dicekik sambil dia terbatu-batu. Iman pula macam aku rasa lemas. Mungkin Wan rasa macam tercekik sebab dia kan ada asma. Jadi lemas tu menyebabkan dia tercekik. Iman tak dapat tahan marah, terus menjerit gambar benda tu. Aku pula ganti azan kali ni. Habis azan aku tengok kat luar dah ada cahaya matahari. Aku ajak dia orang keluar sebab time tu dah 6:30 pagi. Aku tak tahu apa jadi masa 30 minit dia orang lemas. Ini baru aku ingat. Okey, kalau anda suka dengan perkongsian kisah seram dan misteri, jangan lupa subscribe, like dan share. Sebagai peringatan, sekali lagi kisah ini yang dikongsikan anggaplah sekadar hiburan semata-mata. Sama ada ia benar ataupun tidak, hanya penulis dan Allah sahaja yang tahu. Kalau anda mempunyai kisah seram dan misteri, bolehlah kirim ke email alamisteri2023@gmail.com. Semoga kita berjumpa lagi di dalam episod. Assalamualaikum.